Nombor 8. Dia kata menunjukkan sebiji plasticine sehelai bulu pelepah dijatuhkan semasa penjelajahan bulan. Semasa penjelajahan bulan. Ini penting. Okey, bola golf dengan bulu pelepah. Mana antara berikut benar apabila kedua objek itu dijatuhkan? Mana benar? Okey, dalam kes ini kita panggil sebagai jatuh bebas. Kes berkaitan dengan jatuh bebas, satu benda yang kita kena beware ataupun ambil maklum ialah A dia mesti sama. Pecutan dia mesti sama ataupun G. A ataupun G dia mesti sama. Sama dengan apa? Sama tu maksudnya dia kalau mana-mana objek yang jatuh bebas dia jatuh dengan pecutan graviti. Dia jatuh dengan pecutan graviti. Kalau dia ada kat bulan sekalipun, graviti bulan lah. Kalau kat bumi, graviti bumi lah. Boleh? So, kalau A dengan G sama, cari yang berkaitan dengan pecutan. Halaju ni salah. Kadar perubahan halaju adalah sama. Okey, kadar perubahan halaju ini adalah pecutan. Kadar perubahan laju ini adalah pecutan. Adalah sama. So, jawapan dia adalah B. Nombor 8, jawapan dia adalah B. Okey, kita tengok nombor 9 pula. Nombor 9. Manakah antara berikut menunjukkan tenaga kinetik objek yang paling besar? Oh, sini senang. Macam mana nak tahu tenaga kinetik? So, kita ada rumus tenaga kinetik. Kalau bila tak tahu rumus, katalah tak tahu rumus pada masa tu, kan tak tahu rumus pada masa tu, cuba semak dulu rumus yang diberi ke atas. Ada tak berkaitan dengan ke atas, kat depan lah dalam kertas awak kat depan. Berkaitan dengan tenaga kinetik. Tengok. Oh, ada nombor 6. Tenaga kinetik sama dengan 1/2 mv kuasa 2. Okey, pergi balik pada soalan kita tadi. Dia nak tenaga kinetik. So, kita tulis rumus. Rumus awak apa? Rumus awak EK sama dengan half mv squared. So, masukkan dalam kalkulator semua rumus ini. Ataupun M dia jisim 800, V dia adalah 70. Boleh? Macam mana nak masukkan dalam kalkulator? Ada banyak cara, kira satu-satu pun boleh. Kira semua sekali, masukkan dia dalam sebagai rumus pun boleh. Saya tunjuk yang sebagai kira macam biasa dulu. Maka half 0.5 darab M cikgu 800 darab dengan V kuasa 2, 70 kuasa 2. So, kita akan dapat 1960,000. Boleh? Okey, so bila dah dapat tu, tulislah yang ini 1960,000. Ataupun tulis dia dalam bentuk kita sebut scientific notation. 1/9 darab 10 kuasa 1, 2, 3, 4, 5, 6 darab 10 kuasa 6 pun boleh. Boleh. Okey. Selepas pada tu, maka kira yang kedua pula. Yang kedua kata apa? Yang kedua ialah 0.5 darab dengan 50 darab dengan 100 kuasa 2. Kita akan dapat 250,000. 250,000. Okey. Yang ke C. C pula dia kata 0.5 darab jisim dia 5,000. Banyak ni jisim dia. 5,000 darab dengan 50 kuasa 2. Kita akan dapat 6250,000. Ni highest ni. Setakat ini. Okey, lepas tu tengok D. D tak payah kira sangat lah. D logik pun 6 kg 10 meter per saat. Yang ni ratus kilogram dia.
Kan? Jangan kira sangatlah. Tengok logik juga. So, kita akan dapat jawapan dia adalah C lah. C jawapan dia 62500000. Boleh? So, jawapan dia untuk kali ni adalah C. Jawapan dia adalah C. Nombor 9C. Boleh? Okey, seterusnya kita jawab soalan nombor 10. Boleh? Soalan nombor 10. Soalan nombor 10 ialah berkaitan dengan daya paduan. Berkaitan dengan daya paduan. Cikgu ulang dulu. Cikgu akan bagi tahu dulu macam mana kalau awak dah lupa tentang daya paduan, ya. Daya paduan ni macam ini. Bila ada dua daya yang bertindak, maka kita perlu tambah daya. Kan? Ada dua daya bertindak, kita perlu tambah daya. Logik mula-mula. Kalaulah satu daya sini, satu daya sini. 5 Newton, 5 Newton. 3 Newton. Kita akan dapat 5 tambah 3 dapat 8 Newton. Mudahlah. Betul? Sebab daya dalam arah yang sama. Okey, kalau daya arah berbeza. Ni konsep, ya. Kena faham yang ini dulu. 5 Newton, kat sini 3 Newton. Masih lagi kita kena tambah. Cuma 3 tu dalam arah berbeza kita letak negatif. So, dapat 2 Newton. Boleh? Okey, sekarang ialah bila daya dalam arah bersudut. F1 dengan F2. So, kita mesti tambah juga daya ni. Tapi tak boleh tambah terus macam tu sebab dia ada sudut. Boleh? Okey, so macam mana nak tambah dia? Macam mana nak tambah? Ada dua cara. Kita tambah. Pertama, kita guna kaedah kita sebut sebagai segitiga daya. Yang kedua ialah kaedah segi empat selari. Kaedahnya dua-dua lebih kurang sama. Tengok cikgu contoh, ya. Cikgu buat contoh, ya. Cikgu kata, cikgu guna contoh ni bersudut tegak dulu supaya senang awak faham. Bersudut tegak dulu supaya senang awak faham. Sini cikgu kata 2 Newton, sini cikgu kata 5 Newton. Okey, pertama, ambil mana-mana daya dalam sudut dia. Contoh daya macam ni, sudut dia secara mendatar macam ni 2 Newton. So, tulis daya dia 2 Newton. Lepas tu, ini untuk lukis dulu, ya. Belum kira lagi. Daya ke atas. Sambung hujung dia ni dengan daya kedua. Daya kedua dia ke atas. Mana cikgu tahu ke daya kedua ke atas? Memang daya asal dia ke atas. Daya ni adalah 5 Newton. So, daya paduan dia adalah dalam ini. Ini ialah daya paduan. Boleh, resultant force. Faham? Ini kaedah pertama. Kaedah ini namanya kaedah segitiga daya. Okey, kaedah kedua nama segi empat selari. Macam mana nak buat? Nak buat untuk lukis sahaja dulu, ya. Sebab soalan berkaitan dengan soalan dia tanya lukisan. Belum kira. So, 2 Newton arah mendatar. So, lukis daya 2 Newton arah mendatar. Lepas tu sambung di tempat yang sama. Yang tempat yang sama yang asal. Tadi sambung di hujung dia. Sambung di tempat yang sama 5 Newton. Arah mana? Arah atas. So dah sambung macam tu, lukis satu segi empat selari. Kalau ni arah sini selari dia arah sini. Kalau yang ini selari dia arah sini. So mana daya paduan daripada yang asal sampai pada tempat yang paling akhir. Kalau kita tengok FR ni daya dia ataupun arah dia dua-duanya sama. Boleh? Okey. Seterusnya kita cuba jawab soalan. Jawab soalan tadi dia kata satu daya paduan bagi P dengan Q. So daya paduan bagi P dengan Q, daya arah sini P. Lukis dulu satu. Yang kedua daya Q, daya arah sini Q. Boleh? Dua. Ini guna kaedah kedua segi empat selari. Daya P ni lukis satu lagi garis yang selari dengan P. Selari dengan P yang inilah.
Boleh? Yang Q pula selari dengan Q yang ini. So, daya paduan ni macam mana? Daya paduan daripada yang asal sampai yang paling hujung. Kalau cikgu boleh buat dengan warna biru, daya paduan ini. So, daya paduan O kepada R. So, jawapan dia adalah D. Boleh. So, dalam masa ini, sekejap saja kita dah selesaikan 10 soalan berkaitan dengan fizik. Boleh? Ikuti lagi channel ini supaya kita boleh tengok lebih lanjut tentang 10 lagi soalan lain berkaitan fizik. Cikgu akan buat slot ini sebagai 10 soalan dengan Cikgu Azhar. Sampai situ dulu. Bye-bye.